Okey, saya bagi satu contoh soalan. Kita nak menjawab soalan esei dalam sejarah Islam. Hanya 30 minit sahaja. Contoh soalan, bincangkan asas kepada peperangan dalam Islam semasa zaman Nabi Muhammad SAW. Dalam soalan, dia ada 4 perkara penting. Pertama, tugasan, iaitu bincangkan. Itu adalah tugasan. Kehendak soalannya, asas kepada peperangan dalam Islam. Apakah asas kepada peperangan dalam Islam? Itu kita nak bincangkan. Itu adalah kehendak soalan. Latar masanya zaman Nabi Muhammad SAW. Latar tempatnya juga zaman Rasulullah, sama ada di Mekah ataupun di Madinah. Jelas para pelajar. Jadi kita kena faham dulu apakah perkara penting dalam soalan itu. Jadi bila kita menjawab soalan esei, kita menjawab dalam format esei. Dalam format esei mesti ada pengenalan, ada isi, ada penutup. Dan kita akan dinilai dalam 3 aspek, iaitu pengetahuan 8 markah, takulat 6 markah, komunikasi juga 6 markah, yang memberi 20 markah untuk 30 minit. Jadi apa yang perlu kita jawab dalam masa 30 minit? Okay, salah satu perkara ni, isinya saya dah berikan yang pertama tadi, awal tadi, bila kita kaitkan dengan pertahanan dan perluasan wilayah. Semua yang kita bincang itu adalah isi kepada soalan ini. Okay, bagaimana kita nak menulis pengenalan, isi, setiap satu isi satu perenggan, dan kita kembangkan isi tersebut. Isi atau pengetahuan itu tidak akan jadi pengetahuan jika tidak dihuraikan. Jadi huraian itu penting. Itulah dikatakan takulan. Dan isi itu kita boleh simpulkan untuk perenggan yang pertama, untuk isi yang pertama, untuk mengukuhkan jawapan kita, supaya kita tidak terkeluar daripada kehendak soalan. Okay, itu adalah perkara penting bila kita nak menjawab sesuatu soalan. Okay, ini saya katakan sebagai morfologi jawapan. Seperti saya jelaskan tadi, dalam soalan, bincangkan asas kepada peperangan dalam Islam zaman Rasulullah SAW. Jadi soalan tadi, ada soalan, ada pokok persoalan, itu asas kepada peperangan dalam Islam. Latar masanya zaman Rasulullah, latar tempatnya di Mekah dan juga di Madinah. Satu lagi adalah tugasan, itu membincangkan. Kita bincangkan. Okay, jadi dalam jawapan itu formatnya esei, iaitu mesti ada pengenalan, ada isi, ada penutup. Dalam isi, kita akan memberikan fakta utama. Contohnya jihad. Asas dalam peperangan dalam Islam adalah jihad, contoh, ataupun matlamat peperangan. Jadi kita kena jelaskan apakah matlamat peperangan itu. Kita jelaskan lebih lanjut berkaitan dengan matlamat peperangan, mempertahankan akidah, mempertahankan negara. Okay? Dan kita huraikan, lanjutan, memberi contoh yang relevan, contoh-contoh perang, dan kita mengukuhkan jawapan itu dengan bukti-bukti ini. Okay, ini dipanggil takulan. Ada fakta, ada uraian, ada takulan. Jadi fakta ini adalah pengetahuan. Jihad, pengetahuan. Matlamat, pengetahuan. Organisasi tentera, pengetahuan. Okey, lagi apa kita boleh kaitkan? Contoh, strategi dan taktik peperangan, itu adalah juga pengetahuan. Tapi mesti dijelaskan. Kalau kita tulis, kita tidak menjelaskan, itu yang kita tidak mendapat markah yang baik. Mesti dijelaskan. Dan kita mesti gabungkan isi yang kita berikan tadi dalam komunikasi yang baik. Faktor utama, faktor kedua, faktor ketiga, selain itu. Okey, itu kita panggil komunikasi. Bagaimana kita menghubungkan pengenalan dengan isi, dan akhirnya kita tutup esei kita itu. Okey, untuk memberi satu jawapan yang baik dan menjawab kepada kehendak soalan. Ini satu penting. Ini dalam bagi cara teknik yang terbaik untuk kita menghasilkan satu esei yang baik yang membolehkan kita mendapat 20 markah. Itu satu markah yang cemerlang, 18 hingga 20 markah. Jadi mesti susun dan perlu latihan. Pelajar boleh buat latihan. Okay? Esei yang soalan yang saya berikan tadi, kita pelajar semua ada maklumat, ada banyak bahan, telah banyak membaca. Jadi pelajar gunakan bahan itu dengan menggunakan ayat pelajar sendiri. Bukan ayat buku, ayat modul dan sebagainya, tetapi ayat berdasarkan kefahaman pelajar tentang fakta yang kita nak jelaskan, dan ia menjawab kepada kehendak soalan.
Okey pelajar, kita teruskan. Okey, saya nak simpulkan apa yang saya sampaikan pada hari ini. Bila kita nak menjelaskan sesuatu jawapan ataupun pokok persoalan dalam kendak soalan, isi yang kita nak jelaskan, isi yang pertama, kita ada fakta, iaitu pengetahuan. Saya katakan tadi, pengetahuan kita tentang asas kepada peperangan dalam Islam, iaitu matlamat peperangan dalam Islam. Itu yang kita nak huraikan berdasarkan bukti-bukti matlamat Islam berperang itu untuk mempertahankan agama Islam, akidah Islamnya, mempertahankan diri, keluarga dan juga negara Islam. Contohnya perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq. Kita boleh jelaskan lebih lanjut bagaimana perang itu berlaku, peristiwanya sedikit dan sebagainya, dan kita teraskan lebih lanjut. Okay, peperangan ini tidak berakhir begitu saja, sebab Quraisy dan bangsa Yahudi sentiasa tidak puas hati dan mereka saling bekerjasama untuk menentang Islam. Dan akhirnya Rasulullah dan para sahabat umat Islam mencapai kemenangan dengan pertolongan dan izin Allah SWT, sebab keyakinan mereka kepada keesaan Allah. Jadi kerajaan Islam selepas peperangan ini berakhir telah dihormati oleh bangsa Arab yang lain. Itu kita boleh buat satu kesimpulan. Baru mereka menampak, baru mereka melihat, oh, itulah Muhammad, itulah Islam. Dan Islam berkembang sebenarnya Arab selepas peristiwa perang ini. Sebab itu Islam perlu mempertahankan, sebagai seorang Islam, kita perlu mempertahankan akidah, keluarga dan negara Islam itu sendiri, yang dikatakan sebagai jihad fi sabilillah. Okey, jelas ya para pelajar? Okey, ini cara kita bila kita nak menghuraikan sesuatu fakta itu berdasarkan huraian contoh yang sebagainya, untuk menjawabkan soalan, supaya kita dapat memberi satu jawapan yang menarik, difahami oleh pemeriksa dan membolehkan kita mendapat markah yang cemerlang. Jadi selamat berjaya, teruskan ulang kaji. Ini kita akan temu lagi dalam siri-siri selanjutnya selepas ini. Gambar tu kedah saya jah. Bahagian pertama, dari segi pertahanan dan perluasan wilayah, kita perlu memahami beberapa perkara. Pertama, dari segi konsep pertahanan dan ketahanan. Pertahanan itu bermaksud kita mempertahankan dari segi mempertahankan kerohanian, mempertahankan dari segi akhlak kita, mentauhidkan Allah, mengesakan Allah, mempertahankan agama Islam. Jadi secara dari segi rohani itu mempertahankan kepercayaan kita. Yang kedua, kita mempertahankan dari segi fizikal, itu jasmani. Kita perlu mempertahankan diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, negara kita. Dan pada masa yang sama, kita juga perlu memiliki ketahanan dari segi ketahanan rohani, iman, ketahanan iman. Kita memiliki ketahanan fizikal, sihat tubuh badan, okay, supaya kita boleh mempertahankan jiwa dan raga kita. Okay, itu antara maksud pertahanan dan ketahanan yang pelajar perlu jelaskan. Sebab Islam, kita mempertahankan kita punya akidah, kita mempertahankan diri, masyarakat dan negara kita. Jadi untuk mewujudkan pertahanan dan ketahanan ini, kita perlu memahami perkara yang kedua, iaitu jihad dalam Islam. Apakah konsep jihad sebenarnya? Jihad bermaksud mempertahankan agama Islam. Kita berjihad fi sabilillah untuk mempertahankan agama Islam dari segi zahir dan juga batin, mempertahankan akidah Islamnya dan syariah Islamnya. Kita berjihad untuk mempertahankan agama, berjihad untuk mempertahankan jiwa dan raga, mempertahankan akal, kesucian, akal kita, pemikiran kita yang mengesakan Allah, keturunan, harta. Itu juga satu jihad. Kita juga dan jihad itu juga bermaksud kita berjihad untuk menegakkan keadilan dan mencegah mungkar. Jihad juga termasuk jihad ekonomi. Kadang-kadang sekarang COVID-19, kita berjihad untuk memajukan ekonomi masyarakat kerana Allah.
Kita juga berjihad. Kamu sekarang sedang berjihad. Berjihad untuk menuntut ilmu dalam keadaan yang serba kekurangan. Kita tidak boleh bersemuka, tapi kamu masih berjihad untuk menuntut ilmu. Tetapi mesti dengan niat kita menuntut ilmu kerana Allah Ta'ala. Kita nak memahami dengan lebih mendalam rahsia alam ini. Meningkatkan lagi kecintaan kita kepada Allah. Itu adalah jihad ilmu. Itu konsep yang kedua. Jelas pelajar dalam pertahanan dan pembukaan wilayah, Rasulullah mengajar kita untuk mempertahankan diri, mempertahankan negara, mempertahankan akidah dan Islam yang kita itu. Kita terpaksa berperang. Yang itu saya katakan tadi, peperangan dalam Islam. Berperang bukan main berperang saja, sembrono orang kata. Tapi kita berperang berlandaskan kepada etika perang yang diajar oleh Rasulullah. Kita hanya berperang apabila orang mengajak kita berperang. Kita dipaksa untuk berperang sebab kita nak mempertahankan akidah kita tadi. Kita berperang hanya diperangi, bukan kita menyerang orang lain tanpa sebab. Itu etika dalam perang. Kita berperang hanya apabila kita diperangi. Dan bila kita berperang, Rasulullah ajar tidak pada orang yang lemah, orang tua, kanak-kanak, pendeta. Ini orang bukan askar, bukan berperang. Kita hanya berperang dengan orang yang memerangi kita. Itu etika dalam perang. Ini tidak ada daripada orang lain. Ini zaman Empire Rom Timur ke Rom Barat. Mereka tidak mempunyai etika dalam peperangan ini. Tapi Rasulullah mengajar kita untuk mempertahankan dan meluaskan wilayah, kita mesti ada etika dalam peperangan. Ini tidak menyerangi orang yang menyerah. Musuh dah kalah, dia dah kalah, kita tidak akan mengaturkan dia. Tidak mengaibkan musuh, mendera dan sebagainya. Dan satu lagi perkara penting dalam etika perang adalah setiap perjanjian yang dilakukan selepas peperangan mesti ditaati, dipatuhi, dan kita tidak melanggar peperangan itu, perjanjian itu, seperti perjanjian Hudaibiyah dan sebagainya. Jadi ini adalah etika peperangan yang diajar oleh Islam. Bagaimana zaman Rasulullah itu, Rasulullah mengajar umat Islam, kita berperang fisabilillah, kita berperang, kita ada etika untuk berperang. Kita berperang kerana kita mempunyai untuk mempertahankan mempertahankan akidah Islam yang kita, mempertahankan negara kita, mempertahankan Islam. Faham pelajar? Kita boleh lihat kan? Satu lagi paling penting dalam konsep pertahanan dan pembukaan wilayah, bila kita berperang, kita terpaksa berperang untuk mempertahankan jihad kita tadi. Kita mesti membuat persediaan. Itu yang diajar oleh Rasulullah, persediaan untuk menghadapi peperangan. Contohnya, membentuk organisasi ketenteraan. Tentera Islam yang dibentuk oleh Rasulullah mempunyai organisasi tenteranya tersendiri, seperti jenis tentera darat. Sekarang dia bagi tentera darat, tentera laut, tentera udara sekarang. Tapi dulu jenis tentera yang zaman Rasulullah, tentera memanah, berkuda, jalan kaki, itu adalah jenis tentera. Kemudian jumlah tentera berapa ramai satu pasukan itu, ketumbukan ketenteraan itu, batalion, sekarang dipanggil batalion, armada dan sebagainya. Itu adalah jumlah tentera. Tentera berkuda berapa ramai, tentera memanah berapa ramai. Dan kemudian dari segi jenis persenjataan yang digunakan, sekarang dengan dahulu zaman Rasulullah berbeza. Dulu zaman Rasulullah, jenis senjata yang digunakan pedang, pisau, panah. Itu jenis persenjataan. Dan satu lagi, Rasulullah mengadakan latihan. Mereka ini dilatih, tentera Islam itu berlatih sebab kita perlu bersedia. Lepas tu kita, dari segi kita mempertahankan rohani dan jasmani tadi, tentera Islam itu disediakan, dilatih dari segi rohani, keimanan, ditanam keimanan, mengesakan Allah. Mereka juga diajar, dilatih subuh badan yang sihat, berkuda, latihan memanah dan sebagainya. Ini ada satu bentuk organisasi ketenteraan. Bukan main pergi serang, main pergi perang. Tidak. Mereka bersedia, mereka berlatih dalam satu organisasi ketenteraan yang jelas. Dan bila berperang, Rasulullah juga mengajar umat Islam pada waktu itu taktik dan strategi peperangan. Bukan perang membabi buta, tidak. Tapi perang itu mempunyai taktik dan strategi yang jelas digunakan oleh Rasulullah. Misalnya, taktik menunggu musuh dalam perang Badar. Tunggu puak Quraisy sampai di satu tempat yang dipanggil Badar.
Strategi yang kedua misalnya saf, tentera disusun mengikut saf pertama, saf kedua, saf ketiga dan seterusnya. Kemudian ada juga taktik yang lain digunakan seperti menggali parit sekeliling kota Madinah untuk mempertahankan Madinah daripada kemarahan musuh dari luar, khususnya Quraisy. Perang Khandaq mengadakan kepungan dalam perang Taif, membiarkan musuh tanpa kejar dalam perang Uhud misalnya. Musuh datang, kemudian bila dia kalah, dia tewas, mereka lari. Rasulullah tidak membenarkan tentera Islam mengejar musuh. Dan satu lagi taktik yang biasa digunakan adalah penyamaran. Sekarang orang panggil spy, 007, KGB dan sebagainya. Jadi penyamaran itu telah dilakukan oleh zaman Rasulullah. Misalnya pergi ke tempat musuh, kemah musuh, melihat apakah yang berlaku, mempropagandakan kesepakatan mereka dengan Yahudi dan sebagainya. Misalnya berlaku dalam perang Khandaq. Ini antara perkara penting yang pelajar mesti gabungkan, mesti memahami dari konsep pertahanan dan pembukaan wilayah atau perluasan kuasa dalam zaman kerajaan Islam ini bermula dengan zaman Rasulullah, zaman Khalifah Ar-Rasyidin, zaman kerajaan-kerajaan Islam. Inilah perkara-perkara penting yang ditanam oleh Rasulullah, diajar oleh Rasulullah kepada umat Islam, dan usaha mereka untuk mempertahankan, dan usaha mereka berjuang fi sabilillah. Semuanya memerlukan persediaan untuk pertahanan dan ketahanan jiwa dan juga jasmani. Jelas pelajar? Jadi gabungkan semua konsep-konsep ini untuk kita kaitkan dengan apa saja bentuk soalan, sama ada merujuk kepada zaman Rasulullah, sama ada di Mekah ataupun di Madinah, zaman Khalifah Ar-Rasyidin, mula daripada Saidina Abu Bakar sehingga Saidina Ali, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Kemudian selepas wafatnya Saidina Ali, muncullah kerajaan-kerajaan Islam yang mewarisi takhta kerajaan, yang dipanggil kerajaan dinasti ataupun Bani, mula dengan Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Bani dan yang akhir sekali adalah Bani Utsmaniyah. Ini kerajaan Utsmaniyah. Jadi semua itu berlatarkan, setiap peperangan yang berlaku dalam Islam pada waktu itu berlatar belakangkan konsep-konsep penting yang saya terangkan ini. Minit bersama Siko Sensei. Hari ini kita akan berbincangkan tentang transformasi masyarakat dari segi ekonomi. Perkara penting yang berlaku apabila British meletakkan kuasanya di tanah